Dan kira-kiranya saya kalaupun nak mengulang kembali cerita berkenaan tentang hijrah ini, saya bimbang ianya mungkin mendatangkan kebosanan bagi diri tuan-tuan yang biasa mendengar akannya. Lalu pada malam ini, meskipun saya ditugaskan untuk menyampaikan ceramah sempena dengan sambutan Ma'al Hijrah bagi Masjid As-Salam Puchong ini, izinkan saya untuk membawakan perspektif yang berbeza walaupun ianya mungkin daripada penceritaan ataupun naratif yang sama. Sebab sirah Nabi ini bukan sesuatu yang kita boleh reka-reka ataupun mengada-ngadakan sesuatu tanpa ada asasnya. Ia telah pun terakam dalam apa yang telah dihimpunkan oleh para ulama daripada riwayat-riwayatnya. Namun ia tak pernah menghalang kita daripada mengambil hikmah, ibrah, pengajaran, pelajaran dalam konteks semasa. Saya baru tiba daripada Bumi Jempol petang tadi, memandu 2 jam ke sana dan 2 jam ke sini, berkongsi dengan anak-anak di MRSM Serting bagaimana perspektif hijrah itu perlu dibaca mengikut zamannya. Kerana itulah yang kita lihat daripada apa yang cuba diusahakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu satu ketika di awal pemerintahannya. Dia melihat keperluan untuk membentuk cara berfikir masyarakatnya dengan cara bentuk fikir yang ianya takkan melarikan daripada cara fikir Nabi dan juga para sahabat sebelum daripadanya. Kehidupan pada zaman Khalifah Umar ia sedikit berbeza daripada kehidupan yang sebelum daripadanya. Daripada sudut apa tuan-tuan? Daripada sudut keluasan hidup yang Allah berikan kepada mereka berbanding hidup zaman Nabi, hidup zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita buka dalam Kitabul Fitan, dalam Sahih Bukhari kita akan bertemu hadis yang paling awal yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari tentangnya. Apa yang Nabi berikan ingatan kepada umat yang terkemudian. Apa Nabi kata? Wallahi la akhsha alaikumul faqra. Demi Tuhan, aku tak bimbangkan bagi kamu itu kefakiran, kata Nabi. Nabi sebutkan kepada para sahabat yang hidup sezaman dengannya, aku tak bimbangkan kefakiran bagi kalian. Sebab Nabi dan juga para sahabat pernah menempuh kefakiran dan alhamdulillah mereka sabat dengannya. Mereka tetap teguh atas jalan agama ini. Kita pernah dengar Nabi di pulau sampai 3 tahun terpaksa makan daun-daun kayu para sahabat sebahagiannya. Tapi alhamdulillah mereka tetap kekal dengan Nabi, kekal dengan perjuangan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak berpaling seorang pun daripada mereka. Tetapi apa kata Nabi yang Nabi lebih bimbangkan? Nabi kata, walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya. Tetapi yang aku lebih bimbang akan dibukakan bagi kalian dunia ini. Kama busitat 'ala alladhina min qablikum, seperti mana Allah bukakan kepada orang-orang yang sebelum daripada kamu. Sehingga ianya akan membinasakan kamu seperti mana ia membinasakan orang-orang sebelum daripada kamu. Sayyidina Umar seolah-olah telah melihat keadaan ini akan wujud pada zaman dia. Sebab apa? Zaman Nabi kita tahu masih lagi di awal pembinaan ummahnya. Daripada episod hijrah sampailah kewafatan Nabi 10 tahun itu, tak banyak yang dapat Nabi lakukan melainkan mempertahankan Madinah dan membuka sedikit gerak-gerak pembukaan untuk wilayah-wilayah yang terhampir. Pada zaman Khalifah Abu Bakar tak banyak juga sebab masalah dalaman itu lebih banyak. Munculnya golongan murtad, munculnya golongan Nabi palsu, munculnya golongan yang tak nak bayar zakat. Banyak masalah. Dan zaman Khalifah Abu Bakar pun tak lama, 2 tahun saja. Tapi bila mana
Khalifah Umar radhiyallahu taala anhu mengambil alih tampuk pemerintahan pada tahun yang ke-13 daripada hijrah, selepas daripada kewafatan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Waktu itu suasana dah stabil, keadaan dah tentera. Pada waktu itulah Khalifah Umar mula merencana bagaimana untuk mengukuhkan ummah daripada masa ke semasa. Salah satu daripadanya kita lihat usaha untuk membentuk cara fikir yang disebutkan fikir akhirat lebih daripada fikir dunia. Tapi tuan-tuan, kita yang hidup pada zaman ini pun tahu, nak mengalihkan minda kita daripada berfikir tentang dunia itu bukan semudah kita kata petik jari. Dalam kita duduk dalam masjid ni pun, akal kita sudah menerawang keluar berfikir sesuatu tentang bahagian dunia. Bual-bual kita dalam masjid ini pun kadang-kadang lebih banyak melibatkan hal dunia berbanding dengan ingatkan akhirat. Sedangkan akhirat itulah yang sepatutnya manusia lebih fikir berat tentangnya, kerana ia adalah sesuatu yang lebih bernilai daripada segala-galanya. Walal akhiratu khairun laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik bagi kamu berbanding dengan dunianya. Tapi bukan bererti bila mana kita kata kita nak bawa cara fikir akhirat itu lebih besar, ianya akan membuatkan kita membuang seluruh dunia kita. Tak. Umat Islam dia tahu kalau dia fikir akhirat, dunia takkan pernah terbuang. Sebab nak sampai ke akhirat, dia kena mempergunakan dunia ini untuk menjadi jambatan bagi dirinya ke akhirat. Tetapi dunia itu sama sekali tidak akan menjadi matlamat yang ingin dikecap daripada kehidupan dunia ini. Khalifah Umar tahu kalau dia biarkan masyarakatnya itu hidup dengan keluasan yang Allah bakal beri selepas daripada ini, habis, hanyut istilahnya. Maka di kala itulah kita dapat lihat daripada seawal pemerintahan Khalifah Umar, dia melihat satu cara untuk nak membuatkan minda manusia itu boleh terarah kepada fikir akhirat. Antaranya iaitulah mewujudkan minda yang terikat dengan perkiraan masa, hari, bulan dan tahunnya. Macam mana begitu Ustaz ya? Saya berikan contoh mudah. Orang yang minda solat 5 waktu, cara fikir dia takkan sama macam orang yang mindanya tak fikir tentang solat 5 waktu. Betul ataupun tidak? Mesti orang yang minda dia fikir lepas daripada sembahyang maghrib, aku nak fikir sembahyang isyak. Maka cara fikir dia apa dia? Aku nak stay kalau boleh dalam masjid, tak nak keluar. Tapi kalau orang tak ada fikir minda tentang sembahyang isyak, kalaupun dia sembahyang maghrib, lepas tu dicabut. Sembahyang isyak tak apalah, nanti sembahyang dekat rumah, tak pun subuh-subuh nanti baru aku bangun tidur, sembahyang balik. Itu cara minda fikir dia. Nanti dia bangun subuh esok, kalau terbangun, tak terbangun tu kira halal lah. Sebab Tuhan memaafkan orang yang tidur. Itu minda orang yang tak fikir tentang salat. Tapi orang fikir tentang salat, dia dah rancang, aku kena tidur awal sebab nak bangun awal, nak pergi salat subuh berjamaah. Dah habis sembahyang subuh, dia fikir pula nak kena buat kerja betul-betul waktu pagi ni, tak nak buang masa supaya nanti bila sampai waktu tengah hari nanti ada masa untuk salat zuhur berjamaah. Itu sebab ibu-ibu kita di zaman kampung-kampung dulu nak mula memasak bukan tunggu sampai 12.30. Mereka akan masak pukul 10.30 dah masak. Pasal apa? Target dia paling lama 12.30 mesti kena berhenti. Nak siap kailulah seketika, kemudian nak siap untuk salat. Tapi orang kita hari ni 12.30 baru start masak, pukul 2 baru habis, sembahyang zuhur pukul berapa? Lepas asar dah siap masak untuk makan malam. Pasal apa? Sebab nak boleh kejar maghrib, nanti nak baca Quran lepas maghrib sampai isyak. Orang kita pukul 8 malam baru nak kacau masakan dalam periuk. Pasal apa? Tidak ada nilai untuk fikir tentang salat 5 waktu. Beza cara dia bertindak. Daripada masa dia fikir tentang minggu pula. Orang yang minda Jumaat, seminggu sekali je. Siapa yang ada minda Jumaat, dia tak sama macam orang tak ada minda Jumaat. Contoh paling mudah, orang yang tak ada minda Jumaat, pagi Jumaat tu lah dia nak pergi tiket, nak pergi holiday mana-mana. Sedangkan kita tahu mazhab Syafi'i makruh kita musafir sebelum salat Jumaat. Kalau tak ada sebab yang hukum, makruh kita musafir pagi Jumaat. Sebab tuntutan sembahyang Jumaat itu besar bagi kita.
Allah tak apa ustaz boleh sembahyang tengah jalan. Sembahyang tengah jalan itu sembahyang orang musafir yang sembahyang Jumaat. Dia tak sama macam orang yang mustautin sembahyang tempat dia. Sembahyang mustautin, orang yang duduk dalam tempat dia, yang mungkin tempat dia, dia mencukupkan bilangan orang-orang yang hadir. Orang musafir tak boleh cukupkan bilangan orang yang hadir sembahyang Jumaat. Kalau tak cukup bilangan 40 tu. Itu beza dia. Seorang yang ada minda Jumaat, dia tahu macam mana dia nak set hidup dia. Ada juga orang kata, ustaz saya pun ada minda Jumaat. Tapi minda Jumaat antara minda untuk salat Jumaat dengan takat minda Jumaat yang namanya Black Friday. Black Monday, Black Friday. Bukan Black Monday, Blue Monday, Black Friday. Apa dia? Black Friday esok nak cuti. Kerja tak ada fikir dah. Blue Monday bagi alasan sebab apa? Baru nak datang mood. Hak jenis ni tak terpakai. Tapi orang yang ada minda Jumaat, dia tahu dia akan buat sungguh-sungguh pekerjaan daripada awal minggu sampailah sebelum hari Jumaat. Sebab hari Jumaat tu dia nak fokus untuk ibadah dia, contohnya lah. Maka cara dia bertindak berbeza. Orang dengan minda bulan juga begitu. Dalam kita berkira-kira tentang bulan, contohnya bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal, setiap daripada bulan-bulan ni sebahagiannya tu ada ketetapan-ketetapan agama yang perlu kita patuh berbanding orang tak peduli bulan apa. Paling kuat pun dia nak ingat Syawal dengan Zulhijjah je. Pasal apa? Ada raya. Bulan lain dia tak ingat dah. Pada waktu itulah Khalifah Umar nampak bila mana manusia itu terikat dengan perkiraan masa hari bulan tertentu, pastilah tahun itu juga ada signifikan dalam merubah cara manusia itu berfikir. Sebab bila datang tahun yang baru, kebiasaan kita dia ada satu perasaan untuk mengulang kembali ingat apa yang berkaitan dengan kehadiran tahun yang baru. Contohnya bila tuan-tuan sambut birthday tuan-tuan, pasti ada kenangan-kenangan waktu kita zaman kanak-kanak dengan ibu dan ayah kita tu, kita akan ulang ingat. Sesuatu yang memberikan manfaat untuk kita terus mendoakan orang yang dahulu dan mendoakan bagi kehidupan kita yang berbaki. Maka pada ketika itulah Khalifah Umar, pada apa yang kita lihat, merencana untuk membentuk cara fikir masyarakat yang lebih mengingati akhirat sebelum terbukanya dunia bagi mereka. Memanggil para sahabatnya daripada kalangan ahli syuranya, orang-orang yang dipanggil sebagai ahli permusyawaratan Khalifah Umar, diminta pandangan, diberikan cadangan untuk kita menetapkan tarikh yang tersendiri bagi umat Islam, supaya umat Islam itu ada cara hidup yang akan berbeza daripada cara hidup orang lain. Contohnya kalau kita sebutlah 1 Januari dengan 1 Muharram, bagi tuan-tuan sendiri ada beza ke tidak? Bagi saya kata ada beza. Kalau kita sebut 1 Januari, orang terus tergambar untuk bersukaria. Tapi tak adanya orang kata, kalau kata ini apa dia, 1 Muharram lah, jom kita pergi gelap malam-malam ni. Orang tak akan ambil sempena 1 Muharram untuk dia berbuat dirinya berhibur dengan sesuatu. Sebaliknya 1 Muharram itu orang akan terfikir untuk melorongkan jalan-jalan kehidupannya dengan jalan-jalan ibadah. Sebutkan 1 Ramadan, kita akan terus terfikirkan tentang ibadah. Sebutkan tentang 1 Syawal, kita akan terfikirkan tentang ibadah. Kehidupan yang dikaitkan dengan tarikh-tarikh yang tentukan cara hidup Islamnya, ia akan membuatkan kita lebih ingat akhirat berbanding dengan perkiraan Masihi. Ini jelas. Maka pada ketika itulah Khalifah Umar panggil sahabat-sahabatnya, tanggal apakah yang kita perlu ambil sempenanya sebagai tahun perkiraan bagi umat Islam? Kira-kiranya apa yang kita dapat lihat secara simboliknya, bila datang tahun yang baru, apa yang dijadikan sandaran ceritanya itu pasti ada sesuatu yang diulang ambil iktibarnya. Contohnya bila mana kita menyambut bulan ini, insya-Allah esok bermulanya 1 Ogos, orang kata bulan kemerdekaan, maka kita akan mengulang kembali cerita kemerdekaan untuk menimbulkan semangat patriotisme dalam diri kita. Maka Khalifah Umar dia nampak benda ini boleh memberikan impak kepada cara fikir umat Islam. Dia tanya kepada para sahabatnya, apa yang perlu kita ambil sebagai tanggal sempenanya ini? Ada banyak pandangan yang diberikan oleh sahabat-sahabatnya yang lain. Ada yang kata kita ambil sempena dengan kelahiran Nabi.
Ada yang kata kita ambil sempena dengan pengutusan Nabi. Ada yang kata kita ambil sempena dengan peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Ada yang kata kita ambil sempena dengan peperangan Badar. Ada yang kata ambil sempena dengan pembukaan kota Mekah. Tak kurang juga ada yang menyatakan kita ambil sempena dengan kewafatan Nabi SAW sebagai sempena yang pertama perkiraan tahun bagi umat Islam. Tapi daripada sekalian sirah Nabi yang hebat ini, tuan-tuan, pernah tak kita bertanya pada diri kita, agak-agak kenapakah Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengambil tanggal sempena hijrah itu sebagai titik permulaan tahun bagi umat Islam, dengan matlamat yang saya telah sebutkan tadi, bila mana datangnya tahun yang baru, pasti cerita hijrah itu yang akan diulang bicaranya dalam kalangan masyarakat untuk dimengertikan apa yang dikatakan pengajaran pelajaran daripadanya, yang kita tahu ianya adalah merupakan sesuatu yang sangat-sangat besar pada diri Nabi SAW dan juga para sahabatnya. Dan sudah tentu hijrah itu juga tetap akan dimanfaatkan oleh orang yang mengambil pelajaran daripadanya dalam erti melonjakkan potensi ummah ke tahap yang lebih baik. Tuan-tuan juga puan-puan yang dirahmati Allah, di sinilah kita nak tanyakan apa yang sebenarnya yang ada pada hijrah sampai ianya dilihat sebegitu oleh Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau bagi kita yang terbiasa mendengar cerita hijrah, kita kata sama jugalah, tiap-tiap tahun cerita hijrah itulah yang diulang-ulang. Bagaimana Nabi yang diperintahkan oleh Allah keluar daripada rumahnya, kemudian pergi ke Gua Thur, kemudian berjalanlah dengan Sayyidina Abu Bakar dengan perjalanan yang ditemani oleh pemandunya, iaitulah Abdullah bin Raqiq, bertemu di pertengahan jalan dengan apa-apa kisah-kisah yang sampingannya itu, sampailah di Bibi Madinah. Sampai di Bibi Madinah, selamatlah Nabi, terlebih dah cerita. Habislah syarah. Tak, tuan-tuan. Izinkan saya membawakan perspektif hijrah yang kita dengar selalu, tetapi dalam bentuk kupasan pelajaran untuk hari ini. Bermula daripada kita tanyakan soalan untuk para jemaah sekalian, tuan-tuan, kalau ditanyakan kepada kita apa sebab Nabi SAW itu berhijrah? Why? Kenapa? Banyak jawapan kita dengar. Antara jawapan yang terpopular, iaitulah kerana Nabi hendak menyelamatkan diri daripada dibunuh dalam perancangan orang Quraisy musyrikin, yang mana mereka telah merencana dalam pertemuan yang diadakan pada siang harinya untuk nak melancarkan pembunuhan terhadap Nabi yang terancang, melibatkan 12 orang pemuda mengepung rumah Nabi. Itulah yang menyebabkan Nabi melarikan diri menuju ke bumi Madinah, iaitulah bagi tujuan penyelamatan diri. Ini antara jawapan yang paling popular sebabnya. Tapi tuan-tuan nak baca sirah bagi penuh, bagi habis. Adakah Nabi sebelum daripada peristiwa hijrah tersebut tak pernah berhadapan dengan momen-momen baginda hampir dibunuh oleh orang musyrikin? Ada. Sekurang-kurangnya 2 kali perundingan telah berlaku di antara orang musyrikin dengan Abu Talib yang meminta supaya diserahkan Muhammad itu kepada kami untuk kami habisi nyawanya dan digantikan dengan mana-mana pemuda di kalangan orang Arab, kamu pilih mana satu, yang penting Muhammad itu kami akan bereskan. Dan baca sirah kita akan jumpa. Maksudnya orang Arab musyrikin Quraisy telah pun seawalnya mengkhabarkan bahawasanya mereka memang ingin menghabisi Nabi. Kalau sudah terbau nyawa akan hilang, tidakkah Nabi seawalnya lebih layak untuk keluar daripada tanah bumi Mekah menyelamatkan diri baginda? Baginda pernah dicederakan oleh Abu Jahal dalam peristiwa keislaman Hamzah. Kalau kita baca bagaimana Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam, Abu Jahal datang mencederakan Nabi SAW. Maka pada ketika itu tampil Hamzah mempertahankan diri Nabi. Kata Hamzah, kalau kamu nak tahu, aku juga memeluk Islam. Kalau kamu berani apa-apakan Muhammad, langkah mayat aku dulu. Dia masuk Islam pasal apa? Asal-asal mulanya kerana dia belah kasih pada anak saudara yang diapa-apakan oleh orang yang lain. Maka sebab nak pertahankan Nabi, Allah berikan dia jalan hidayah. Maksudnya Nabi telah pun melihat ancaman terhadap keselamatan itu daripada seawal masanya.
Nabi pernah disakiti ketika mana salat di sisi Kaabah, dibaling dengan najis unta. Nabi pernah diperbuat pelbagai perkara yang kalau kita kata kalau itulah yang kena pada saya lari dulu. Berkemungkinan begitu. Sehingga kan bila mana para sahabat yang seawalnya diperintahkan oleh Nabi untuk berhijrah ke bumi Madinah, Abu Bakar yang melihat para sahabat yang lain telah pun bergerak, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bila kita akan berhijrah sedangkan orang lain telah pun mendahului kita?" Nabi kata, "Wahai Abu Bakar, sabar kamu akan berhijrah dengan aku, tetapi perintah Allah itu belum tiba." Senang ceritanya tuan-tuan, hijrah Nabi bukan kerana sebab-sebab daripada bahagian dunia. Walaupun mungkin kita boleh katakan kebetulan-kebetulan itu yang berlaku serentak dengan hijrah Nabi. Tetapi sebab yang paling utama hijrah itu berlaku kerana perintah daripada Allah. Allah kata, "Wahai Muhammad, wahai Rasulku, gerak kamu sekarang." Nabi gerak. Kalau Allah tak menggerakkan Nabi, Nabi tetap akan berada di Mekah sampailah kepada hujung masa. Walaupun terkorban nyawa, Nabi bukan tak tahu Nabi akan dikeluarkan daripada tanah air baginda. Bahkan Nabi tahu. Kalau kita baca sirah, Nabi turun daripada Gua Hira sewaktu ketika mana berlakunya wahyu yang pertama turun. Selesai daripada gemetar Nabi itu hilang, Nabi dibawa jumpa dengan Suraqah ibni Malik. Cerita keadaannya apa yang berlaku pada ketika itu. Suraqah kata, "Kalau betul lah apa yang kamu cerita wahai Muhammad, kamulah Rasul yang dikhabarkan akan diutuskan akhir zaman ini. Kalau betul lah cerita tu, aku akan jadi penyokong kamu yang paling kuat." Tapi Waraqah ibn Naufal kata, dengan perkataan tersebut dia tak dapat hidup lama, dia mati. Dia tak sempat menyempurnakan janji dia, tapi dia dikira sebagai orang yang beriman. Tapi antara kata-kata Waraqah ibn Naufal, dia kata apa dia? Kalau betul lah kamu insan yang dikabarkan tersebut, kamu akan berhadapan dengan ujian yang sama yang pernah dihadapi oleh Musa, iaitulah kamu salah satu daripadanya akan dikeluarkan daripada kampung halaman kamu. Nabi dah tahu. Nabi pasti akan berhadapan dengan keadaan tersebut. Alang-alang dah tahu kenapa Nabi tak sebut dari awal. Dah. Sebab apa? Belum sampai perintah daripada Allah. Ini pelajaran yang pertama tuan-tuan. Bila kita bawa dalam kehidupan kita pada hari ini, ada beberapa insiden penghijrahan manusia yang kita doa pada Allah, mudah-mudahan Allah tak uji kita dengan sebahagian daripada kita diuji dengannya. Iaitulah bila mana mereka melihat hijrah itu bukan daripada sudut perintah daripada Allah, tetapi kerana kepentingan-kepentingan tertentu yang ingin diraih daripada penghijrahan yang disangkakan akan memberikan keberuntungan dunia pada dia. Ada beberapa individu yang ditampilkan di media massa, diceritakan penghijrahan mereka dengan penuh kesungguhan kerana kita bergembira dengan penghijrahan mereka. Tetapi rupa-rupanya setelah mereka beroleh sesuatu di balik penghijrahan tersebut, mereka kembali kepada kehidupan yang lama. Rupa-rupanya hijrah itu kerana inginkan sesuatu. Tuan, suka ataupun tidak, kita tetap kena berhijrah. Walaupun konteks hijrah kita pada hari ini tak sama seperti mana hijrah zaman Nabi SAW, tetapi ia tetap perintah daripada Allah dan ia kekal sampai kiamat. Bentuknya bagaimana? Nabi telah menyatakan dalam hadis, "La hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah." Yang dikatakan hijrah bagi umat akhir zaman ini, sudah tidak ada yang namanya tuntutan berpindah daripada satu tempat kepada tempat yang lain. Kalaulah tempat itu sudah pun memberikan kepada kita kelapangan untuk kita beragama, melaksanakan tuntutan agama, kekal pada tempat tersebut. Tetapi hijrah itu mesti diterjemahkan menerusi dua tuntutannya. Yang pertamanya, kena ada jihad, kesungguhan kita untuk melaksanakan tuntutan agama. Dan yang keduanya, kena ada niat yang namanya keazaman dalam jiwa kita untuk melaksanakan. Dua benda ini mesti dilakukan. Datang tahun baru, soalkan dua benda ini. Sudahkah aku berhijrah dengan jihad aku? Sudahkah aku berhijrah dengan niat aku? Dua benda ini kekal sampai kiamat, walaupun kita tetap berada di pucung sampailah kepada penghujung nyawa kita. Kena buat. Sebab apa? Tuntutan daripada Allah. Ini yang pertama. Yang keduanya, tuan-tuan, walaupun ia merupakan perintah daripada Allah, berapa ramai daripada kalangan kita bila mana ianya dilihat sebagai perintah daripada Allah, kita melaksanakannya sekadar melepaskan betuk di tangga. Semayang. Tapi macam mana kau semayang?
Lebih kurang je lah. Asal takbir, asal bagi salam, selesai. Tidak. Setiap daripada perintah Allah itu mesti disempurnakan dengan perancangan dan juga persiapan yang sebaiknya. Nabi, walaupun Allah yang perintahkan berhijrah, Nabi tak adalah kata pejam mata kemudian, ya Allah, perjalankanlah aku seperti mana kau perjalankan yang namanya Isra' dan juga Mi'raj, pejam mata sampai terus Madinah. Tak. Allah tak buat peristiwa hijrah seperti mana peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Pasal apa? Allah nak berikan teladan yang dapat dipersaksikan oleh manusia dengan mata kepala mereka. Kalau peristiwa Isra' dan juga Mi'raj, ya ada teladan di sana, tetapi kita tak dapat melihat contoh tersebut dengan mata kepala kita, realitinya. Tetapi hijrah Allah rencanakan ia untuk Nabi supaya kita ambil teladan daripadanya. Nabi daripada seawal perjalanan hijrah, walaupun ia perintah daripada Allah, Nabi menunjukkan kesungguhan untuk melaksanakannya dengan perancangan yang begitu hebat, tuan-tuan. Saya sebutkan, waktu saya menggariskan berkenaan tentang perancangan-perancangan Nabi dalam peristiwa hijrah ini, saya katakan, orang yang melakukan gerak begini, dia takkan boleh melakukan gerak begini melainkan dia pernah masuk ke sekolah tentera. Dia mesti kena belajar strategi. Dia mesti kena tahu apa langkah-langkah yang perlu diambil. Kalau takat kita kata orang-orang biasa, dia takkan boleh berfikir sampai ke tahap yang begitu hebat. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita sedut sebahagian daripada kisah hijrah. Awal gerak Nabi dalam peristiwa hijrah itu ke mana, tuan-tuan? Nabi bukan terus keluar daripada Makkah tuju ke arah bumi Madinah yang berada di bahagian utara. Tapi Nabi bergerak ke bahagian selatan yang lebih kurang 5 km daripada bumi Makkah menuju ke bahagian selatan yang namanya Gua Thawr. Ada orang pergi Kedah lalu ke Melaka. Tak ada kerja orang kata. Tapi Nabi buat, iaitulah satu gerak yang mengelirukan musuh sama sekali. Mereka menyangkakan Nabi telah pun melakukan larian menuju ke arah utara. Mereka telah mengepung arah utara sepenuhnya. Tapi tunggu 3 hari 3 malam, tak nampak apa. Nabi beli masa. Istilah beli masa, buy time. Kalau tuan-tuan biasa main bola, kalau kita dalam kumpulan yang menang, dekat-dekat nak habis tu nanti adalah yang buat-buat injet. Pasal apa? Dipanggil buy time. Nak beli masa supaya kita dapat menang, dapat securekan kejayaan tersebut. Nabi beli masa 3 hari 3 malam. Apa faedah dia? Supaya orang musyrikin berputus asa. Sebab bila mana seorang itu merentasi padang pasir, perjalanan 3 hari ketinggalan, dikira sudah kehilangan sesuatu. Kalau 3 hari dah hilang, habis. Nak jejak bukan senang. Sebab nak tempuh perjalanan 1 hari itu, nak kejar bagi perjalanan yang ditinggalkan 1 hari pun bukan senang. 3 hari, hilanglah jawabnya. Itu sebab sangkaan orang musyrikin pada ketika mana 3 hari itu berlalu, mereka sangkakan Nabi telah pun hilang, telah pun selamat melepasi kawalan mereka. Mereka tak lagi mencari selepas daripada 3 hari. Habis. Putus harap. Tapi Nabi, Masya Allah, sebenarnya masih lagi berada di bumi Mekah. Iaitulah berhampiran dengan Gua Thawr yang kalau tuan-tuan pergi ke bumi Mekah, salah satu daripada tempat yang tuan-tuan akan lawati dalam ziarah tuan-tuan adalah Gua Thawr. Di bahagian selatan, 5 km bahagian selatan. Strategi Nabi. Bukan tekat strategi lencongan yang Nabi buat tersebut. Nabi menyediakan logistik yang begitu hebat. Kenderaannya. Nabi siapkan 2 ekor unta yang sedia menanti Nabi selepas 3 hari di hujung ataupun di kaki bukit Gua Thawr. Arahan Nabi kepada Abu Bakar, bawa 2 ekor unta ni, upah pula yang namanya lelaki yang bukan Islam. Pasal apa? Sebab kalau upah yang Muslim jawabnya, dah boleh predik lah apa yang bakal diperbuat. Tapi kalau upah yang non-Muslim, pada ketika itu orang tak menyangka Abdullah bin Rafiq yang menuntun 2 ekor unta sebenarnya adalah untuk Nabi dan juga Abu Bakar. Dan Abdullah bin Rafiq walaupun dia non-Muslim, dia seorang non-Muslim yang boleh diberikan kepercayaan kerana amanahnya dan dia tidak akan berkhianat.
Tengok. Logistiknya, maklumat dalam masa peperangan, kita tahu dalam masa getir maklumat cukup penting. Nabi tak hilangkan sumber ini, walaupun Nabi boleh duduk saja dalam gua tunggu dah 3 hari, larilah lepas tu, tak. Tapi Nabi membaca maklumat-maklumat yang ada menerusi informasi yang dibekalkan oleh Abdullah bin Abu Bakar, anak kepada Abu Bakar. Tugas dia tiap-tiap hari Nabi kata, kamu pergi berjalan daripada Makkah menuju ke Gua Thur, sampaikan maklumat harian bagaimana pergerakan orang musyrikin. Logistik makanan, Asma binti Abu Bakar sampai dapat gelaran perempuan wanita yang memiliki 2 tali pinggang, zatun nitaqain. Pasal apa? Satu buat ikat baju, satu terpaksa dikoyakkan ikat baju ni untuk nak ikat makanan, panjat bukit hantar makanan pada Nabi dan juga Abu Bakar. Macam mana nak tutup jejak penyampai maklumat dan juga pembekal makanan, sebab setiap kaki yang melangkah di padang pasir pasti ada kesan. Upah, bukan upah, arahkan orang gaji kepada Abu Bakar yang namanya Amir ibn Fuhairah, bawa kambing. Kambing itu akan jalan tutup laluan-laluan yang dilalui oleh Abu Bakar dan juga Asma binti Abu Bakar. Ini kerja, saya kata subhanallah, siapa yang biasa masuk dalam latihan ketenteraan dia tahu bukan mudah. Tambah-tambah kita kata padang pasir ni tempat yang terbentang. Kalau dalam hutan tu kita kata boleh lagi menyorok. Ini padang pasir nak menyorok apa? Mesti orang boleh nampak. Tapi dia punya strategi, saya kata memang sampai memang orang musyrikin tak dapat dia detect. Di mana keberadaan Nabi SAW? Sedangkan Nabi bukan berada jauh, 5 km. Kalau kita biasa buat kawalan untuk nak menangkap penjenayah contohnya, dia ada parameter-parameter yang akan dibuka. 1 kilo, 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo. Parameter tu dia akan kawal supaya penjenayah bila mana kita buat roadblock, dia tak boleh lagi punya. Tapi Nabi dalam skala 5 meter, 5 kilometer, tak jauh mana orang kata. Itu pun orang tak dapat nak detect. Hebat. Tapi nak sebut pada kita, buat kerja agama pun jangan buat sambil lewa. Orang kata, alah buat kerja masjid dia pun buatlah lebih kurang je. No. Buat kerja masjid lah kena buat yang paling hebat, sebab inilah pusatnya. Yang ketiganya, walaupun hebat-hebat dalam berstrategi, tuan-tuan jangan lupa, manusia ni tetap akan ada kelemahan dan kekurangannya. Lalu Nabi ajarkan pada kita hijrah. Dia tidak pernah meninggalkan pergantungan kepada Allah, sehebat manapun usaha dalam hijrah kita tersebut. Saat ketika Nabi berada dalam Gua Thur contohnya, bila Nabi duduk dalam Gua Thur pada waktu itu, orang-orang musyrikin, ada beberapa orang di kalangan mereka yang bergerak ke arah Gua Thur, yang mana kaki mereka itu sudah pun berada di hadapan pintu gua. Ada riwayat yang dibawakan, walaupun ada perbahasan ulama berkenaan tentang riwayat tersebut, iaitulah berkenaan tentang sarang laba-laba yang diadakan oleh Allah di hadapan pintu gua. Adapun yang namanya sarang burung berpati, itu merupakan riwayat yang memang tak sahih. Tapi kalau yang sarang laba-laba ni, ada riwayat berkenaan tentang, ada yang memberikan pandangan yang berbeza tentangnya. Tapi saat ketika mana kaki orang-orang musyrikin berada di hadapan pintu gua, dan Gua Thur ni dia special sikit berbanding dengan gua yang lain, sebab kedudukan dia tu agak condong ke dalam. Maksudnya kalau kita tengok pada paras yang sekata dengan pintu gua tu, kita tak nampak lagi, melainkan kita kena tunduk kepala kita untuk jenguk ke bahagian dalam tu, barulah kita nampak. Waktu tu Khalifah Abu Bakar dah nampak, ataupun Sayyidina Abu Bakar dah nampak dah kaki orang musyrikin. Kata Sayyidina Abu Bakar, ini kalau dia tunduk kita habis. Dia tunduk saja kita habis. Tapi Nabi dengan tenang dia kata pada Sayyidina Abu Bakar, ma dhannuka bisnain Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, apa sangkaan kamu pada 2 orang yang sedang duduk ini? Bukankah Allah menjadi ketiga di antara kita? Dan Nabi sebut ayat yang popular daripada surah Taubah, la tahzan innallaha ma'ana. Tolong jangan sedih, jangan bimbang, Allah tetap bersama-sama dengan kita. Hijrah inilah yang perlu kita ada dalam diri kita. Jangan pernah hilang pergantungan kita dengan Allah. Hijrah juga memberikan kepada kita pelajaran untuk kita sentiasa berfikir yang positif-positif, tuan-tuan. Dalam perjalanan Nabi setelah Nabi selamat keluar daripada Gua Thur,
Nabi melalui jalan-jalan yang jarang-jarang dilalui oleh orang-orang, kebiasaan hasil daripada kepintaran Abdullah bin Uraiqid untuk memandu perjalanan Nabi menuju ke bumi Madinah. Dan di satu daripada tempat yang Nabi lalui, ada seorang lelaki yang tergiurkan tawaran orang musyrikin Mekah yang menawarkan 100 ekor unta bagi mereka yang dapat mendatangkan kepala Nabi hidup ataupun mati. Nilai nyawa Nabi bernilai pada ketika itu 100 ekor unta pada nilai semasa kita 700,000. Suraqah ibni Malik hampir-hampir dapat tawan Nabi. Dapat tangkap Nabi hampir-hampir. Tapi setiap kali dia usaha untuk nak tangkap Nabi, setiap itulah Allah menggagalkan kuda yang dinaikinya. Penggelam dalam pasir. Kejar lagi kali kedua, tenggelam lagi. Kejar lagi kali ketiga, tenggelam lagi. Sampai kali ketiga tu kalau kita baca dalam riwayat yang menyebutkan datangnya ribut yang berlegar hanya sekitar diri dia. Maka dia tahu manusia ini bukan manusia sebarangan. Dia pasti berada di bawah kalan sesuatu. Tapi Nabi tetap menyantuni diri dia. Apa kata Nabi kepada Suraqah? Dalam satu riwayat yang disebutkan, Nabi menawarkan kepada Suraqah, wahai Suraqah, kalau kamu balik, tak payah kejar kami. Tapi syaratnya jangan buka mulut, simpan rahsia. Aku janji, kamu akan dapat 2 gelang yang dipakai oleh Raja Parsi. Apa yang datang daripada kefahaman terhadap peristiwa ini daripada sudut pandang fikiran yang positif, tuan-tuan. Tuan-tuan, waktu saya berkuliah di tempat yang lain, saya suka menekankan contoh ini. Boleh tak tuan-tuan bayangkan, saya yang sedang duduk di atas meja ini, berbicara kepada tuan-tuan, tuan-tuan, kalau tuan-tuan sabar dengar ceramah saya sampai pukul 9 nanti, saya janji pada tuan-tuan, saya akan pakaikan pada leher tuan-tuan necktie Joe Biden dan juga ataupun necktie Vladimir Putin. Agak-agak tuan-tuan boleh percaya ke cakap saya? Ni, saya nak hadiahkan pada tuan-tuan yang sabar duduk dengan saya sampai pukul 9 ni, tuan-tuan akan dapat hadiah necktie Joe Biden tak pun Vladimir Putin punya necktie. Tuan-tuan agak-agak boleh duduk tidak dengan saya. Cabut dulu, nipu ustaz. Saya bagi contoh dan saya tahu benda tu tak mungkin saya boleh menjanjikan sebegitu. Tetapi bila Nabi SAW sebutkan kepada Suraqah ibni Malik, wahai Suraqah, kamu akan dapat 2 gelang yang dipakai oleh Raja Parsi. Apa yang kita dapat daripada ayat tersebut? Nabi dikala dalam perjalanan tersebut belum nampak lagi Madinah tempat yang dituju. Tapi Nabi sudah dapat melihat seolah-olah dengan hijrah inilah yang akan sampai dapat membuka kota Parsi, yang akan sampai dapat meruntuhkan kota Rom, yang akhirnya akan menundukkan keduanya di bawah kekuasaan Islam. Itu sebab Nabi berani untuk berjanji. Dan peristiwa jatuhnya Persia bukan pada zaman Nabi kita tahu. Bila Parsi jatuh, bukan dalam sejarah kita akan temui ia jatuh pada zaman Khalifah Umar. Bila jatuh saja Parsi, Suraqah datang jumpa dengan Umar, cerita balik, cerita yang satu ketika dahulu Nabi kata tutup mulut. Nabi dah tak ada, masanya telah tiba. Suraqah ceritakan balik kisah dahulu. Rasulullah pernah berjanji pada aku, kalau aku jaga rahsia ini, aku akan dapat pakai gelang emas yang 2 ini. Hari ini aku nak tuntut Parsi telah pun jatuh, maka gelang itu milik aku. Umar serahkan pada dia. Tapi tuan-tuan, hijrah orang yang berhijrah pada hari ini adakah boleh mencapai tahap positifnya pemikiran tersebut? Betapa ramai dikala kita bila mana kita melakukan hijrah, kita takut nak melakukan hijrah. Pasal apa? Orang kata kalau kau hijrahlah, kau hilang apa yang kau ada pada hari ini. Tapi Alhamdulillah, saya pernah bertemu dengan seseorang yang satu hari dia boleh mendapat keuntungan 200,000 setiap hari menerusi penipuan kad kredit. Allah berikan dia hidayah, dia tinggal segala-galanya, semua keuntungan yang dia dapat dengan jalan penipuan tersebut, dia memulakan kembali hidup dia dengan kehidupan yang bersih, mencari rezeki yang halal, berniaga di bawah sebatang pokok di tengah Kuala Lumpur. Hari ini dia kembali menjadi jutawan yang sebenar. Tapi dia kata nak boleh beriman dengan janji Tuhan tersebut bukan senang. Tapi Tuhan ubah keadaan hidup dia daripada kaya sekaya-kayanya
Jadi miskin semiskin-miskinnya, kembali menjadi kaya dalam tempoh tak sampai 10 tahun, dia kata Ustaz. Tapi apa yang Allah berikan daripada penghijrahan dia itu sangat-sangat hebat. Jutawan tidur pukul 12, pukul 3 pagi dah bangun buat apa? Tahajud. Sedangkan zaman dulu bila mana cerita tentang dia, dia kata mana polis Bukit Aman yang tak kenal dia. Banyak cerita saya duduk dengan dia. Dia cerita betul. Tapi subhanallah, hijrahnya dia tu yakin dia terhadap janji Allah. Tapi yang lebih istimewanya, yang memberikan inspirasi untuk dia berhijrah, tuan-tuan siapa? Isteri dia. Isteri dia. Isteri dia cuma bisikkan satu pada suami dia. Isteri dia kata apa dia? Abang, sampai bila kita nak hidup macam ni? Duit banyak, tapi duit tu nampak macam tak memberikan bahagia. Suami dia kata, kalau begitulah awak dah redha dengan hidup kita macam ni, okay, buang semua, kita mulakan hidup baru. Memang mula, dua-dua pasang suami isteri mula hidup baru. Hari ini dah jadi jutawan balik. Bukan dekat jutawan, saya kata boleh jadi billionaire nanti. Apa bisnes saya tak nak beritahu. Tapi memang bisnes tu semua saya tahu. Anak-anak dia orang yang baik, Masya Allah, hormat orang. Allah. Macam tu kita sama. Pelajaran yang ke-5. Yang keempat atau yang ke-5. Ingatkan saya. Yang berikutnya tuan-tuan, bila mana kita lihat hijrah yang dilakukan oleh Nabi SAW, baginda tunjukkan hijrah itu tak pernah baginda lakukan secara sendirian. Lone je. No. Nak hijrah, dia perlukan kepada gembelingan tenaga, membentuk kesepakatan kerjasama yang padu, barulah ianya boleh memberikan keberhasilan yang nyata. Bila kita tengok dalam pergerakan hijrah Nabi, Nabi tak hijrah seorang-seorang. Kalau kata dalam peristiwa Isra' Mi'raj, ya Nabi pergi seorang-seorang. Walaupun temannya adalah, maksudnya dia di-escort oleh Jibril AS. Tapi hijrah Nabi kalau nak pergi seorang boleh, lagi senang. Lebih senang nak, kita kata nak bawa diri, berbanding kalau kita bawa orang. Tapi hijrah itu ditampilkan oleh Nabi, tunjukkan bahawasanya ia mesti dilaksanakan secara kerjasama. Nak angkat balik masjid kita ni ke arah tahap yang lebih baik, dia bukan boleh kerja seorang-seorang, bukan boleh kerja imam seorang-seorang, bilal seorang-seorang, siap seorang-seorang. Tak. Dia perlukan dukungan daripada masyarakat. Kalau semua bagi kerjasama, insya-Allah boleh berjaya. Cuba lihat apa yang Nabi gembelingkan. Nabi gembelingkan tenaga daripada anak-anak muda, lelaki dan juga perempuan, Abdullah bin Abu Bakar dan juga Asma binti Abu Bakar. Daripada kalangan hamba orang yang lemah-lemah pun dipelawa bersama, Amir ibn Fuhairah. Daripada kalangan non-Muslim pun diajak penyertaannya, kerana diyakini mereka tidak akan memberikan mudarat kepada agama ini, maka diajak Abdullah ibn Urayqi. Masyarakat seluruhnya diajak untuk berhijrah bersama-sama. So kerja hijrah kita pelajari, ia tak boleh buat kerja seorang-seorang. Hijrah ni kalau kita seorang-seorang, yang lain tak berhijrah, lah kali kita yang ikut orang, kita akan hanyut dengan masyarakat. Tapi bila mana berhijrah, usaha tu perlu dibuat bersama-sama. Ajak yang lain bersama-sama supaya kita dapat suasana yang membantu kita untuk penghijrahan tersebut. Yang berikutnya tuan-tuan, bila Nabi sampai di bumi Madinah, kalau apa yang kita bicarakan daripada 1 hingga 5 ataupun 1 hingga 6 daripada pelajaran tadi, orang hanya melihat hijrah itu hanya memberikan input daripada sudut spiritualnya semata-mata. Tak, tuan-tuan. Hijrah kalau kita bacakan dalam konteks semasa, apa yang Nabi tinggalkan, pelajaran daripadanya menerangkan kepada kita, hijrah sebenarnya adalah merupakan satu proses yang menyeluruh. Segala apa yang perlu dihijrahkan itu telah dilakukan oleh Nabi SAW secara realiti. Apa yang telah Nabi hijrahkan daripada spiritual manusia itu jelas. Perubahan daripada keadaan masyarakat yang saling berbunuh-bunuhan, mengamalkan kehidupan jahiliah sebelum Nabi berhijrah di bumi Madinah. Nabi tiba, Nabi bawakan kehidupan yang lebih baik, itulah kehidupan Islam buat masyarakat ni. Tetapi kita tak melihat sebenarnya di balik daripada spiritual itu juga sekalian daripada penghijrahan ataupun pembangunan yang lain sebenarnya turut sama Nabi SAW hijrahkan. Nabi hijrahkan daripada sudut sosialnya. Apa yang dikatakan hijrah sosialnya?
Kalau dulu masing-masing hidup atas nama kekabilahan, tapi bila Nabi berhijrah, Nabi buang yang namanya kehidupan kekabilahan, yang tinggal cuma Muhajirin dan juga Ansar. Nabi buang yang namanya kehidupan, minta maaf bukan nak menghina orang kampung, tidak, saya juga asal daripada kampung. Tetapi Nabi memajukan cara fikir perbandaran dalam fikir masyarakat di Madinah. Macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan, antara gerak awal Nabi bila Nabi bergerak menuju ke Madinah, tiba di Madinah, apa yang Nabi buat? Antara yang awalnya, Nabi ubah nama Madinah. Daripada Yathrib tukar nama kepada Al-Madinah, Al-Munawwarah ataupun Al-Madinah An-Nabawiyah. Ada beberapa nama yang lain. Tetapi yang menariknya bila Nabi tukarkan nama daripada Yathrib. Yathrib ini maksudnya tanah yang kering kontang tiada hasilnya. Nabi tukar sahaja menjadi nama Al-Madinah. Walaupun belum terbentuk kota metropolitannya. Tapi fikir perbandaran itu telah pun ada. Masyarakat kita hari ini kita lihat tak benda itu berlaku. Tempat saya, asal namanya Bangi Lama, dia tukar nama Bandar Seri Putra, terus naik harga dia. Sungai Buloh tukar nama Damansara, terus lain harga dia. Puchong ni saya tak tahu apa tempat-tempat yang strategik. Ada Kampung Kerinci tu, tukar nama Bangsar, tak terbeli dah tanah kat situ, juta-juta. Tapi idea tersebut datang dari mana? Tukar nama boleh menukar cara berfikir. Ini boleh bincang lah kalau tempat nak pergi naik harga, tukar nama Puchong tempat nama lain ke kan. Tengok dia naik harga, contoh lah. Jangan marah saya bagi idea je. Tapi itu idea daripada Nabi SAW yang orang tak baca daripada konteks semasa. Saya sebutkan lagi. Hari ini orang berhadapan dengan isu ekonomi. Antara isu besar ekonomi iaitulah monopoli ataupun wujudnya kartel-kartel yang mengawal barangan-barangan utama. Adakah zaman Nabi tak wujud? Bahkan lebih dahsyat kartel pada masa tersebut sebab kepalanya itu Yahudi. Baca tak macam mana Nabi dan juga para sahabat penetrate market pada masa tersebut. Strategi itu perlu diwacanakan kembali, diseminarkan untuk diambil idea-idea tersebut bagaimana nak memecahkan monopoli yang akhirnya mengembalikan ekonomi itu ke tangan umat Islam. Sebab bila mana ekonomi itu di tangan umat Islam, dia ada nilai kemanusiaan dan juga keihsanan. Itu beza. Kita tak boleh bayangkan bila mana sesuatu pihak yang memonopoli bahagian barangan ini, tak kala mana mereka melihat tidak ada keberuntungan pada mengeluarkan barangan tersebut kerana terlebih supply, demand kurang, dia sanggup rosakkan makanan-makanan tersebut, musnahkan, buatlah apa sekalipun asal jangan sampai ke pasaran, tujuannya nak protect harga. Sedangkan ada sebahagian yang ramai yang masih lagi kelaparan. Sedangkan nilai Islam bukan begitu. Kalau lebih, buat apa? Sedekah. Tak rugi. Nabi kata, "Ma naqasat sadaqatum min mal." Sedekah takkan pernah mengurangkan harta manusia. Itu sebab ekonomi itu kena berada di tangan umat Islam. Hijrah ada dia punya formula-formula dia. Saya tak boleh nak kongsikan sekarang sebab dia panjang. Tapi kita kena baca dalam konteks semasa. Tuan-tuan, ada lagi yang dahsyat lagi. Hari ini antara produk yang paling digilai oleh masyarakat semasa, apa dia tuan-tuan? Ni, saya tanya pada tuan-tuan. Apa produk yang hari ini digilai oleh masyarakat? Cuma berkemampuan ataupun tidak. Siapa yang tak teringin nak memiliki Tesla? Tahu Tesla? Kereta dengan sistem GPS yang tersendiri. Saya sendiri pun teringin. Penat saya memandu tuan-tuan. Tiap-tiap hari kadang-kadang mencecah ratusan kilometer. Kalau ada Tesla tu senang hidup saya kata. Tapi tuan-tuan, bila kita baca sirah, orang tak melihat hijrah itu memberikan inspirasi kepada mewujudkan sistem tersebut yang telah pun wujud 1445 tahun yang dahulu. Saya ambil sikit masa tuan-tuan. Tuan-tuan,
Dalam peristiwa hijrah, tuan-tuan tahu satu momen yang besar, iaitulah saat ketika Nabi tiba ke bumi Madinah menaiki untanya. Kiri dan juga kanan para sahabat menarik-narik unta Nabi, meminta untuk Nabi menyinggahkan diri baginda dan juga kenderaan baginda ke rumah mereka. Apa kata Nabi kepada para sahabat yang menarik-narik unta tersebut? Nabi kata, "Da'ha fa innaha ma'murah." Tinggalkan unta aku. Unta aku ni sedang berada di bawah kawalan sesuatu. Macam kita kata kereta Tesla tu kita tak payah bawa pun. Kita setkan, dia akan pergi bergerak dengan arahan pemanduan yang telah pun dioperasikan dalam sistem. Unta tu berjalan, tiba kepada tapak yang hari ini terbina Masjid Nabawi, dia berhenti. Tup. Nabi tak turun untuk kali yang pertama, unta tu bangun balik, jalan lagi kali kedua, unta tu berhenti di tempat yang sama. Yang Nabi berhenti kali pertama tadi, Nabi kata, di sinilah kami akan bina rumah kami. Tuan-tuan tahu apa jadi? Masjid Nabawi berada di koordinat yang setentang dengan Masjidil Haram dan juga Masjid Aqsa. Tuan-tuan buka Google Earth, poin yang pertama pada Masjidil Aqsa dan poin yang kedua pada Masjidil Haram. Tuan-tuan gariskan antara dua garisan tersebut. Tuan-tuan akan dapati Masjid Nabawi betul-betul di titik yang setentang dengan Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Masjid Aqsa di utara, Masjid Haram di bahagian selatan. Itu sebab bila datangnya perintah daripada Allah untuk berlakunya perubahan kiblat, tak ada masalah nak tukar arah kiblat sebab cuma perlu pusing badan 180 darjah sahaja. Tuan-tuan, nak allocatekan sesuatu yang tepat pada jarak yang jauh daripada Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa 1700 lebih kilometer. Nak pointkan titik Masjidil Nabawi betul-betul di satu garis lurus yang sama. Zaman tu mana ada lagi GPS, tuan-tuan. Tapi idea itulah hari ini orang boleh buat GPS. Unta Nabi yang bergerak tepat pada lokasinya, menandakan penandaan yang tepat bagi penetapan lokasi tersebut. Ia bukan membuatkan yang namanya ianya setentang dengan garis atas, setentang dengan Masjid Aqsa dan juga Masjid Haram, tuan-tuan. Orang kata itu mungkin kebetulan. Tapi bagaimana kalau ianya berlaku bukan satu tetapi dua? Kalau nak dikira kebetulan juga, subhanallah. Tuan-tuan, Masjid Nabawi adalah merupakan titik tengah bagi persempadanan tanah haram Madinah yang telah pun Allah tentukan. Setiap daripada sempadan utara, selatan, timur dan juga barat berada pada jarak yang sama, iaitu 8 km. Ke utara 8 km, sampai habis 8 km, habis sempadan tanah bahagian utara. Selatan 8 km, hujung dia tu adalah merupakan penamat dia. Dan penamat ini bukan ditentukan oleh Nabi, tidak. Allah telah berikan wahyu kepada Nabi. Allah kata, kamu akan berhijrah ke tempat yang mana ianya berada di tanah yang memiliki banyaknya pohon kurma dan ia berada di antara dua tanah hitam. Nabi pun tak sampai Madinah lagi. Bumi Madinah ni kalau kita lihat geografinya, sempadan bahagian timur dan juga baratnya, ianya bermula daripada habisnya tanah hitam. Maksudnya bila tanah hitam yang sekeras batu karang itu ianya telah pun tiada, maka bermulalah kawasan tanah haram sampailah kepada bahagian barat yang kembali mulanya tanah hitam tersebut. Dan ia adalah bentuk geografi. Maksudnya benda tu disebut orang bukan buat sendiri. Benda tu memang geographical, telah pun di-appointkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada bahagian utara dan juga selatan, yang 8 utara, 8 selatan, titik tengahnya itu Masjid Nabawi, ianya ditandakan dengan dua buah bukit, iaitulah Bukit Air dan juga Bukit Thawr. Subhanallah. Tepat. Kita baca subhanallah. Idea ini, bagaimana orang-orang bukan Islam ambil, buatkan sistem ini, dia jadi orang yang paling kaya di dunia hari ini. Tapi orang Islam baca sirah, dia tak baca dengan pembacaan semasa. Dia tak tahu nak buat apa pada masalah yang dihadapi.
Sedangkan peristiwa hijrah itu telah pun meninggalkan pedoman yang sangat-sangat besar. Rugi kita. Kita sambut ma'al hijrah. Ya, kita dapat daripada pengisian spiritual kita. Tapi hijrah bukan sekadar itu. Hijrah memberikan kepada kita panduan yang lengkap seperti mana ia telah pun dilihat oleh Khalifah Umar. Lantaran itulah Khalifah Umar pilih tanggal hijrah itu sebagai tanggal peringatan bagi ulang tahun bagi umat Islam. Saya sebutkan pada sebuah tempat di Petaling Jaya. Masjid ni ramai academician. Saya kata kalau boleh tahun depan jangan panggil lagi saya datang ceramah. Saya kata kalau tuan-tuan betul nak buat ceramah tahun depan, panggil, wacanakan, seminarkan tajuk ma'al hijrah, tapi buat pecahan-pecahan daripada konteks semasa untuk ianya dibuka pandangan daripada sudut akademiknya. Apa yang telah diberikan sumbangan hijrah dalam konteks semasa. Banyak benda sebenarnya. Nabi bangunkan ekonomi Madinah. First constitution in the world. Perlembagaan pertama yang ditubuhkan di atas muka bumi yang memberikan keadilan kepada semua. Madinah Constitution. Piagam Madinah. Macam mana nak membentuk sistem masyarakat. Subhanallah. Saya tak tahulah, saya kata kalau orang lain masih lagi ada dasar pandang ke sana dan juga dasar pandang ke sini dan melupakan dasar pandang kepada sirah Nabi. Saya kata dia adalah merupakan orang yang paling rugi serugi-ruginya. Sedangkan panduan itulah yang paling hampir dengan kita. So saya kira ini sudut pandang yang saya dapat kongsikan dengan tuan-tuan daripada apa yang saya baca daripada sirah. Apa yang saya hadirkan kefahaman dalam konteks semasa buat diri saya, yang saya kata banyak lagi perlu kita buat untuk mengkaji sirah ini, mendatangkan solusi daripadanya untuk permasalahan semasa ummah yang insya-Allah kita yakin andai kata kita menurut jalan Nabi pasti kita akan kembali kepada keunggulan yang tidak tertanding, bahkan ia dapat meruntuhkan segala kuasa-kuasa yang lain yang mencabar kekuasaan agama ini. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.